الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ada Tuan Kuasa, para ustaz ustazah, para alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak-banyak pada Allah. Kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan masih lagi Allah beri taufik pada kita untuk datang ke rumah Allah. Untuk datang ke rumah Allah ni tuan-tuan, kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Sebab itu ulama kata walaupun satu orang itu rumahnya bersambung bumbung dengan masjid sekalipun, tanpa taufik hidayah daripada Allah belum tentu dia sampai. Akan tetapi satu orang yang rumahnya jauh daripada masjid, mungkin ambil masa untuk sampai ke masjid, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia akan sampai. Maka sebab itu tuan-tuan, seringkali kita minta supaya Allah SWT sentiasa beri taufik dan hidayah pada kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kita akan menggunakan kitab Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahmatullah alaih. Mubarakfur ni satu kampung di India tuan. Dan Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri ini ialah ulama besar yang mana diiktiraf oleh Saudi dalam bidang sirah. Kitab Rahiqul Makhtum ni diguna pakai seluruh dunia tuan. Kalau tuan-tuan pergi di Jordan pun ada pengajian kitab Rahiqul Makhtum. Dan kitab ni saya belajar di Jordan. Walaupun saya belajar di Madinah, tapi kitab ni saya belajar di Jordan waktu sebelum saya belajar di Madinah. Jadi seluruh dunia kitab ni ada insya-Allah. Rahiqul Makhtum ni kitab sirah antara yang terkenal. Dunia sirah dunia yang luas. Sebab itu tuan-tuan kena tahu, dunia sirah ni bukan dunia kecil. Di satu bidang yang luas juga. Ada kita pernah jumpa satu orang jemaah, dia tanya, "Ustaz dulu mengaji bidang apa?" "Saya mengaji bidang sirah." "Oh, sirah sekolah agama anak saya boleh belajar," dia kata. "Jauh-jauh pergi belajar Madinah buat apa?" dia kata. Tuan-tuan, bidang sirah ni luas. Saya nak kongsi sikit pada tuan-tuan sebagai mukadimah untuk kita malam ni. Dunia sirah ni tuan-tuan, dia ada banyak cabang. Sirah tentang para nabi, itu bab lain. Sirah tentang para nabi ni kitab yang paling terkenal Imam Ibn Katsir rahimahullah, namanya Qasasul Anbiya. Itu kitab sirah para nabi yang paling terkenal. Tetapi kitab sirah para nabi yang paling kecil sekali, nipis sekali. Kalau sekolah tu kira level baru tadika, namanya Qisasun Nabiyyin yang dikarang oleh Syekhul Ajam wal Arab Maulana Abu Sa'id An-Nadwi rahimahullah. Tu kitab ni nipis, cerita pasal para nabi, semua nabi-nabi dicerita dalam tu. Kemudian kita pergi kepada kisah sirah Nabi Muhammad saja. Jadi para nabi ni Nabi Muhammad saja. Kitab sirah para kisah Nabi Muhammad yang paling panjang namanya kitab Subulul Huda war Rasyad, dikarang oleh Syekh Ibn Yusuf rahimahullah. Kitab dia tak banyak, 15 jilid. Satu jilid 1000 helai. Ni tuan-tuan, 15 jilid. Ustaz, cerita ni ustaz ada ke zaman sekarang tuan-tuan? Zaman dulu mungkin tak adalah, tak mampu nak beli, mahal 15 jilid. Satu jilid 1000 helai ni tuan. Tapi sekarang kita boleh download. Gunalah Google tu untuk ketaatan pada Allah. Download 15 jilid, semua ada dalam handphone. Jadi kalau orang minta rujukan, 15 jilid tu semua dalam handphone. Kita dah download siap dah. Satu jilid 1000 helai. Itu kitab sirah Nabi Muhammad yang paling panjang tu tuan. Kitab sirah Nabi Muhammad yang paling pendek namanya Mukhtasar fi Saidil Basar, yang dikarang oleh Syekh Hashim Kamil Al-Azhari hafizahullah. Dia selalu datang Malaysia, ulama Azhar. Kitab paling nipis sekali, tapi lengkap cerita pasal Nabi Muhammad. Berapa helai? 132 helai. Nipis je tuan. Cerita A sampai Z. Walaupun kitabnya nipis 132 helai, tapi nak habis pun dekat 2-3 tahun juga. Sebab apa tuan? Kuliah sebulan sekali. Walaupun kitabnya kecil, tapi satu bab tu nak kena syarah tu
Dia macam satu bab kitab dalam ni lah. Sebab dia ringkaskan, jadi kita kena syarah. Tu cerita dia tuan. Tetapi kitab sirah Nabi yang paling masyhur untuk zaman kita ni, yang kita belajar ni, namanya Rahiq Maktum, yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah. Mubarakfuri satu kampung di India. Dia ni ulama besar. Tetapi tuan-tuan jangan ingat jumpa nama Mubarakfuri je pengarang kitab ni, tidak. Ramai lagi, kampung tu kampung ulama. Jadi bukan dia seorang saja ulama. Banyak lagi kitab-kitab yang tuan-tuan akan jumpa Mubarakfuri. Contohnya kitab syarah Tirmizi, Sahih Tirmizi, namanya Tuhfatul Ahwazi, yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri. Itu zaman awal lagi sebelum dia. Itu Mubarakfuri juga. Jadi maksudnya kampung dia kampung ulama. Di India macam tu. Kampung ulama, masya-Allah. Kampung orang yang ahli zikir tarikat je. Kebanyakannya macam tu lah di India. Baik, kemudian kita pergi pula pada sirah para sahabat. Tu bidang lain pula tuan, bahagian lain. Sirah para sahabat paling panjang, kisah sahabat ni diceritakan oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitabnya yang bernama Al-Isabah. Isabah ni tuan-tuan sama juga 15 jilid, satu jilid 1000 lain. 15 jilid kisah sahabat. Dan kitab Isabah ni, kalau tuan-tuan nak tengok ustaz yang paling mahir menggunakan kitab Isabah di Malaysia, ialah ustaz apa nama? Allah SWT, saya lupa nama ustaz. Yang selalu di IKIM dulu tafsir. Ustaz Allah SWT. Ustaz ni dia paling pakar dalam menggunakan kitab Isabah. Jadi kalau tuan-tuan dengar tafsiran ustaz, saya lupa nama ustaz ni. Tapi tafsiran dia dalam IKIM, dia akan merujuk pada Isabah. Maksudnya begitu mahir dia menggunakan kitab Isabah, seolah-olah dia berada zaman sahabat. Punya cekak insya-Allah. Saya lupa nama Allah SWT. Baik, kitab sirah sahabat yang paling kecil sekali namanya Suwarun fi Hayati Sahabah, dikarang oleh Al-Bahram Dr. Rafa' Al-Bashar, yang mana anak murid kepada Maulana Besar Ali An-Nadwi rahimahullah. Ni kitab paling kecil kisah sahabat, namanya Suwarun fi Hayati Sahabah. Kitab kisah sahabat yang paling masyhur pula, tadi yang paling kecil, yang paling besar, yang paling masyhur namanya Hayatus Sahabah, yang dikarang oleh Syekh Maulana Yusuf Kandahlawi rahimahullah. Ni tuan-tuan, ni bidang sirah. Belum masuk lagi kisah sirah kisah sirah khulafa pula, Khulafaur Rasyidin, tarikh khulafa. Jadi bidang sirah ni bukan kecil tuan-tuan. Kalau nak cerita pasal sirah ni, dia luas. Jadi sebab itu kalau orang tanya, ustaz nak ngajar sirah apa? Ustaz boleh ngajar sirah tempat saya? Kita tanya sirah apa? Sebab bidang sirah ni luas. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajian kita di sini tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa belajar sirah tuan-tuan? Supaya kita mengalami baginda. Bila kita kenal baginda, rasa sayang pada baginda. Seperti mana pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Hari ni orang tak kenal Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita ramai yang kenal artis-artis. Dia lebih kenal pemain-pemain bola, tetapi tidak kenal Nabi SAW. Lebih menyedihkan tuan-tuan, kita telah sambut maulud sekian lama, Masya Allah. Ada di kalangan kita, saya yakin dalam surau ni dah 30 tahun. Kalau umur bayi-bayi saya dah dekat berapa? 30 tahun dah sambut maulud, Masya Allah. Mungkin lebih ayah-ayah dah dekat 50 tahun sambut maulud. Tetapi pengetahuan tentang sirah tuan-tuan, tak semua orang tahu. Kadang-kala orang yang datang maulud pun tak tahu tentang sirah secara mendalam. Paling simple kita tanya, Nabi suka makan apa? Paling simple. Maka orang Melayu daripada Perlis sampai Johor Bahru hanya akan cakap Nabi makan 3 benda, Ustaz. Kurma, roti, lagi apa tuan? Kambing. 3 benda ni je orang Melayu kita tahu Nabi makan. Lain Nabi tak makan. Kita tanya Nabi makan tembikai tak? Ustaz, dia betul, tembikai ni orang Melayu. Orang Melayu kan bersunat tembikai, bertunang tembikai, nak pergi haji dia orang selamat tembikai, buka rumah baru tembikai. Jarang-jarang orang hidang buah durian tuan-tuan. Jarang-jarang. Tembikai ni mesti kena ada. Kenapa tuan-tuan? Sebab atuk nenek kita dah belajar dengan tok-tok guru pondok dulu. Dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab Syama'il, tuan-tuan boleh tengok hadis tentang buah-buahan kesukaan Nabi. Hadis pertama tentang tembikai. Subhanallah. Tetapi kita tak tahu Nabi suka tembikai. Kita ingatkan tembikai ni sebab adat tok nenek kita jamuan mesti kena tembikai. Rupanya ada kaitan dengan Nabi SAW. 30 tahun sambut maulud kalau bayi-bayi saya, tapi masih tak tahu Nabi makan tembikai. Kita tanya orang Nabi SAW makan apa? Dia kata Nabi SAW hanya makan kambing saja. Lain Nabi tak makan. Tuan-tuan buka bab lauk Nabi dalam kitab Syama'il. Hadis yang pertama tentang kisah Abu Musa Al-Asy'ari. Datang satu kumpulan tabi'in bertemu dengannya.
dan dia telah hidangkan lauk ayam untuk dijamu. Tabi'in tak nak makan, berubah muka tabi'in sebab dia menyangka Nabi tak pernah makan ayam. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi, bahkan pernah berkhidmat dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai tabi'in, ketahuilah, aku melihat dengan mata aku Nabi SAW dihidangkan ayam dan Nabi telah makan. Baru tabi'in makan. Tetapi ramai lagi rakyat Malaysia yang tak tahu Nabi pernah makan ayam. Dia hanya tahu Nabi makan kambing saja. Begitu juga lain-lain tuan-tuan, termasuk ikan. Cuba tuan-tuan tanya, budak-budak muda ke, siapa-siapa ke, walaupun dah biasa datang maulud sekalipun, tanya, tuan, Nabi makan ikan tak? Makan ikan. Ustaz, biar betul, kat Mekah mana ada laut. Ni tuan-tuan, dia akan fikir macam tu. Tuan-tuan ni, demi Allah SWT, kalau Nabi tak makan ikan, hari ni kita tak boleh makan ikan. Sebabkan Nabi pernah makan ikan lah, kita makan ikan. Berlaku kisah ketika mana sahabat Nabi berangkat pergi perang, terputus bekal makanan tuan-tuan. Ketika itu mereka berada di satu kawasan dekat dengan Laut Merah, dan akhirnya mereka tak ada makanan, yang tinggal cuma kurma. Lepas itu sahabat cerita, ketua rombongan ialah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah bagi tahu, kurma ni tak boleh makan. Kurma ni guna untuk simpan je. Bangun pagi rasa, jilat je. Kalau Piramli ambil bau, yang ni rasa tuan-tuan. Rasa simpan balik. Tak boleh makan. Keputusan ketua rombongan, tak boleh makan. Jadi dia orang bangun tidur, dia orang rasa tuan-tuan. Simpan balik dalam kocik. Besok pagi bangun rasa je. Kata ulama, setelah beberapa hari janji Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Dia sebalik susah ada kesenangan. Maka Allah damparkan ikan di tepi pantai Laut Merah yang namanya ikan Al-Ambar. Kata Abu Amir Al-Jarrah, besarnya ikan tu sehingga aku boleh berdiri dekat mati ikan. Besar ikan tuan-tuan. Dan sahabat telah makan. Mereka mesyuarat, macam mana ni, kita tak pernah tengok Nabi makan. Nak makan kita, mereka berijtihad, kita makan. Dan kita simpan sikit untuk Nabi, untuk tengok apa jawapan Nabi SAW. Setelah mereka makan, simpan sikit untuk Nabi, bawa balik ke Madinah. Jarak daripada pantai Yambu nak pergi Madinah tuan-tuan lebih kurang 250 kilo. Masya Allah. Sampai di masjid Nabi SAW, mereka cerita Nabi suruh bawa ikan, dan Nabi SAW telah rasa. Itulah dalil yang paling kuat menunjukkan ikan bukan bangkai, ikan boleh dimakan. Kalau tak ada hadis tu tuan-tuan, kita pun tak merasa ikan steam 5 ke 3 rasa, tak merasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cerita pada kita semua bahawa penekanan tentang sirah ni kurang kat tempat kita, sehingga kan kita hanya tahu yang basic je. Bila Nabi lahir, basic. Walaupun betul lah Imam Bukhari kata, satu orang tu paling kurang sebagai membuktikan dia beriman pada Nabi, paling kurang dia tahu siapa nama Nabi, Nabi lahir dekat mana, siapa nama Nabi, Nabi lahir kat mana, dan bila Nabi lahir. Siapa nama Nabi, lahir kat mana, bila Nabi lahir. Itu paling kurang lah. Pun begitu tuan-tuan, walaupun kita dengar macam syarat ni takkan tak ada orang lepas. Tapi kalau tuan-tuan pergi keluar dakwah di pendalaman-pendalaman, jangan kata kat Malaysia, dekat Arab. Kalau kat Malaysia kita dengar mungkin taklah pelik sangat, walaupun kita pelik lah juga. Tapi dekat Arab, tuan-tuan bayang, pendalaman-pendalaman kita keluar dakwah di pendalaman-pendalaman di Mesir, kita jumpa ada orang Arab yang tak tahu nama Nabi. Tuan-tuan bayang, Islam, Muslim, Muslim. Kita tanya, siapa nama Nabi Muhammad? Siapa nama Rasulullah? Siapa nama Nabi kamu? Dia kata, Nabi saya nama Mahmud. Mahmud, tuan-tuan bayang. Bapa punya dah tak tahu sama tahap macam tu. Ini keadaan umat tuan-tuan. Jumpa lagi orang lain, nama Nabi siapa? Nama Nabi ada 2. Siapa? Ada Nabi nama Umar, ada Nabi nama Abu Bakar. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Kita dengar nampak macam bahan jenaka, tapi bila kita duduk dalam dunia dakwah, barulah kita tahu ini tahap umat ini berlaku pada hari ini. Yang kita hari ini berada di zon selesa. Kita tahu nama Nabi selesa. Itu pun tuan-tuan kita kena usaha untuk tambah lagi, supaya kita betul-betul kenal Nabi kita. Kita betul-betul kenal Nabi kita. Hari ini kenapa bila Nabi dihina orang rasa biasa? Sebab orang tak kenal Nabi. Cuba tuan-tuan bayang, satu orang maki bapa kita, pasti kita akan marah. Hina mak kita, pasti kita akan marah. Hari ini bila orang hina Nabi SAW, ada orang kata tak apalah, biarlah, kalau Nabi ada pun Nabi maafkan, tak ada apa-apa. Sikit pun tak rasa sedih dalam hati dia. Kenapa? Kerana sebenarnya dia tak betul-betul kenal Nabi. Kalau dia betul-betul kenal Nabi, pasti dia sedih. Kurang-kurang kalau tak marah pun pasti dia sedih. Sebab Nabi SAW dihina, kekasih Allah dihina, pasti dia sedih.
Maka sebab itu tuan-tuan, penting untuk kita belajar sirah supaya kita kenal Nabi, supaya kita cinta Nabi, supaya kita azam nak ikut Nabi, dan kita azam untuk sambung perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat syafaat Nabi, bangkit bersama Nabi di akhirat. Baik. Tuan-tuan, kita memasuki bab yang mana membicarakan tentang Nabi berada di kota Madinah. Jadi kita masuk bab yang mana membicarakan tentang perjalanan Nabi menuju ke kota Madinah. Nabi SAW di Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Tempoh nubuah baginda tuan-tuan 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dan Nabi telah sediakan kurang lebih 124,000 para sahabat. Jumlah sahabat ni berlaku perbezaan pandangan ulama. Kalau Syekh Safiur Rahman yang mengarang kitab Rahiqul Maktum kata 114,000. Jumhur kata 124,000. Ada pandangan kata 200,000. Ada pandangan kata 80,000. Berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan jumlah para sahabat. Cuma yang masyhur 124,000 jumlah sahabat Nabi sediakan sebelum Nabi tinggalkan dunia ini. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Jalan menuju ke kota Madinah. Ketika mana orang kafir Quraisy mencari Nabi SAW, Rasulullah SAW dan rakannya bersiap-siap keluar menuju ke kota Madinah. Mereka berdua mengupah seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Al-Layth ni nama satu tempat di Saudi. Sekarang lah, kalau tuan-tuan pergi Saudi, ada satu daerah ataupun negeri namanya Layth. Layth ni di Saudi, dan di situ ada kolam udang besar sebesar daerah Mersing. Kolam udang ni. Dan kolam udang tu milik siapa tuan-tuan? Milik Sulaiman Rajhi. Sulaiman Rajhi ni Tokyo Bank, yang syarikat Bank Rajhi tu kan. Bank Rajhi ni kira meniaga geli-geli tuan-tuan. Dia ada banyak lagi perniagaan. Ladang kurma dia antara yang terbesar kat dunia. Dia punya ladang udang sebesar daerah Mersing. Dan ketua yang jaga ladang udang itu orang Malaysia, Haji Sofian Lau, orang Seri Petaling. Dia yang jaga, ketua bahagian jaga kolam udang. Saya cerita sebab pernah pergi. Jadi orang Malaysia pergi, orang Malaysia yang jaga pula. Alhamdulillah lah, rezeki dapat makan udang goreng. Yang tukang masak dalam tu pun orang Malaysia juga. Jadi dapatlah rezeki kan. Itu cerita. Ada lebih kurang dalam tu 8 ke 10 buah masjid. Sebab dia punya besar, dia besar daerah Mesir. Jadi ada 8 ke 10 buah masjid. Kira ada penempatan untuk staf lah, pekerja-pekerja. Ramai pekerja dia tuan-tuan, masya-Allah. Baik, itu di Lais. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi ni, dia ni bukan Islam. Di sini ulama kata dalil yang menunjukkan bahawa kita boleh minta bantuan orang bukan Islam daripada sudut untuk tunjuk jalan dan sebagainya. Boleh. Sebab itu kata ulama, produk-produk dari sudut keduniaan yang dibuat oleh orang kafir, kita boleh gunakan kalaulah perkara itu untuk membantu kita ke jalan Allah. Contoh dia apa? Waze ataupun Google Map. Ada orang kata tak boleh ni ustaz, ni Yahudi. Tak boleh. Berapa banyak orang dapat jumpa masjid sebab tengok Google Map. Nak datang surau tuan-tuan, ni pun saya pakai Google Map. Sebab saya pun tak biasa datang. Jadi boleh guna. Dalil dia apa kata ulama? Contohnya yang Nabi tunjuk, Nabi guna Abdullah Al-Uraiqid jadi penunjuk jalan Nabi SAW ke kota Madinah. Walaupun kadang-kala Waze ni kita pakai Waze My Time. Kita nak cari masjid, dia pergi hantar kubur Cina. Saya pernah kena 2 kali tuan. Nak pergi ceramah, masjid bagi map masjid, saya sampai kubur Cina 2 kali. Saya kata biar betul takkan nak ceramah kat sini. Rupanya dia ada masalah kat Waze tu. Jadi kena refresh balik. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, jadi di situ kata ulama menunjukkan bahawa apa yang mana produk yang dibuat oleh orang kafir untuk benda keduniaan teknologi ni boleh digunakan kalau ianya digunakan untuk ketaatan pada Allah. Contoh jam. Walaupun yang buat tu orang Jerman contoh, bukan Islam. Kita guna untuk tengok waktu, nak semayang dan sebagainya, nak kerja dan sebagainya, maka itu adalah perkara yang harus, perkara yang boleh. Jadi kita tak boleh pandai-pandai kata ini orang kafir punya, tak boleh pakai. Tetapi kalau ada orang Islam buat, kita dahulukan yang orang Islam punya, itu yang terbaik, masya-Allah. Tetapi andai katalah tak ada lagi kereta yang orang Islam buat, kita boleh guna yang
yang bukan Islam punya. Contoh, begitu yang ulama berikan. Tapi kalau ada orang Islam punya, kita dahulukan yang orang Islam punya. Baik, seterusnya. Mereka mengamanahkan perjalanan tersebut kepadanya. Setelah mengamanahkan 2 ekor unta mereka kepadanya, mereka membuat kesepakatan dengan supaya dia datang ke Gua Thur setelah 3 malam dan membawa 2 ekor unta mereka. Unta Nabi SAW dan juga unta Abu Bakar diserahkan kepada Abdullah Al-Uraikid. Abdullah Al-Uraikid ni simpan 3 hari, tuan-tuan. Setelah 3 hari, maka dia datang ke Jabal Sur untuk membawa Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Baik. Maka pada malam Isnin permulaan bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah yang bertepatan dengan 16 September, mengikut setengah pandangan ahli kaji, Abdullah bin Uraikid mendatangi mereka dengan membawa 2 ekor unta tersebut. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, biarlah ayahku menjadi tebusan bagimu, wahai Rasulullah, ambillah salah seekor untaku ini sambil mendekatkan unta yang lebih baik kepada baginda. Rasulullah SAW pun berkata, pasti tinggi harga unta ini. Baik. Jadi tuan-tuan, di sini diceritakan Nabi hijrah ke kota Madinah pada 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal Nabi hijrah ke kota Madinah. Mungkin timbul tanda tanya, ataupun mungkin orang pernah tanya tuan-tuan. Mungkin orang kata, tengok tuan dah duduk kuliah maghrib lama dah, boleh saya tanya? Kadang-kadang orang suka test, suruh datang kuliah tak nak, tapi dia nak test orang yang pergi kuliah pula. Kenapa Nabi SAW hijrah 1 Rabiul Awal, tetapi kita sambut ma'al hijrah 1 Muharram? Kan kita sambut ma'al hijrah 1 Muharram, tetapi yang dalam kisah yang sahih, Nabi hijrah 1 Rabiul Awal. Ataupun kalau kita kira daripada Nabi keluar rumah tu adalah pada lebih kurang 26 ataupun 28 Safar. Kenapa ma'al hijrah disambut pada 1 Muharram? Baik, kalau orang tanya pada tuan-tuan begitu, tuan-tuan jawab begini. Tuan-tuan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, penghijrahan yang disebut penghijrahan ke kota Madinah ini bukan penghijrahan Nabi Muhammad sahaja. Seperti mana yang kita pun dengar dalam lagu yang dinyanyikan dalam ma'al hijrah kan, penghijrahan Nabi dan umat Islam. Dalam lagu tu pun sebut bukan penghijrahan Nabi Muhammad saja, penghijrahan Nabi dan umat Islam. Maksudnya hijrah ke kota Madinah ni bukan kisah hijrah Nabi saja, kisah hijrah Nabi dan orang Muhajirin. Orang Muhajirin yang pertama hijrah ke Madinah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair hijrah bila tuan-tuan? Hijrah ketika lepas perjalanan Aqabah kedua, iaitu setelah musim haji, iaitu pada awal Muharram. Ni tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita umat Islam sambut ma'al hijrah pada awal Muharram, sebab penghijrahan Nabi dan umat Islam. Umat Islam yang pertama hijrah siapa? Mus'ab bin Umair. Bila hijrah? Awal Muharram. Yang ni kita kena tahu tuan-tuan. Tetapi kalau sebut tentang penghijrahan Nabi secara khusus, Nabi hijrah keluar daripada rumah tanggal 26 Safar, riwayat lain kata 28 Safar. Bergerak daripada Jabal Sur 1 Rabiul Awal. Ini pandangan yang sahih yang disepakati oleh semua ulama sirah tuan-tuan mengenai tentang hijrah Nabi SAW. Baik. Seterusnya, selepas itu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha datang membawakan bekalan makanan untuk mereka berdua, namun dia lupa untuk membuatkan tali pengikatnya. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar naik ke atas unta, Asma mahu menggantungkan bekal tersebut, namun ternyata tidak ada talinya. Maka Asma melepaskan tali pengikat pinggangnya, lalu mengoyakkan menjadi 2. Yang pertama digunakan untuk menggantung bekal, manakala yang satu lagi digunakan untuk mengikat pinggangnya. Oleh sebab itulah Asma diberi gelaran oleh baginda mengikut setengah pandangan ulama, iaitu pemilik 2 tali pinggang. Selepas itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar mula melakukan perjalanan yang disertai oleh Amir bin Fuhairah. Mereka dituntun oleh pemandu yang bernama Abdullah Al-Uraikid untuk melalui laluan persisir. Baik. Jadi tuan-tuan, orang yang membantu hijrah Nabi ni 6 orang. Dalam Rahiqul Maktum kitab ni cerita membantu hijrah Nabi ni 6 orang. Siapa? Yang pertama ialah Abu Bakar.
Kata ulama, Abu Bakar bantu Nabi bukan saja waktu hijrah, bahkan daripada awal Islam sampai Nabi wafat, sampailah lepas Nabi wafat dia sambung perjuangan Nabi hingga dia wafat. Sama macam tu sekali. Ni Abu Bakar. Dan Abu Bakar kata ulama, sahabat Nabi yang paling faham mansyah Nabi SAW. Tuan-tuan, dua benda yang berbeza, nampak macam sama. Satu namanya tolak. Tolak ni kehendak. Yang kedua namanya mansyah. Mansyah ni memahami kehendak. Dua benda yang berbeza. Baik, tolak ni macam mana? Satu orang suami penat balik kerja, letih, dengan jam lagi kat Kuala Lumpur, dia balik-balik. Sampai kat rumah, dia bagi salam. Assalamualaikum yang. Bini buka pintu. Waalaikumsalam bang. Nampak macam penat. Penat ni bawa balik kerja. Boleh tak buatkan kopi untuk abang? Boleh? Dia terus pergi buat. Ini isteri taat tak? Taat. Suruh buat terus pergi buat. Dia kalau tak nak buat tu, buat dah sendiri, suruh orang pula, tu tak taat lah. Tapi terus pergi buat, itu taat. Tapi level ni, ayah-ayah, ibu-ibu, baru dipanggil tolak. Level ni baru dipanggil tolak. Order baru dapat. Adapun mansyah, satu orang suami penat balik kerja, Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam bang. Nampak macam penat. Untuk abang yang penat telah pun ayang siapkan kopi panas. Ini namanya mansyah. Ulama kata daripada Perlis sampai Johor Bahru, nak cari wanita yang faham mansyah suami, tak jumpa walaupun dah kahwin 40 tahun. Tak tahu nak suami suka apa minum, tak tahu. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Itulah mansyah. Abu Bakar lah orang yang paling faham mansyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cerita pun nak pergi hijrah, Abu Bakar dah siapkan unta. Subhanallah. Ni tuan-tuan, Abu Bakar punya keadaan memahami mansyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu hijrah 6 orang bantu hijrah Nabi. 4 daripada 6 tu ialah Abu Bakar punya keluarga. Subhanallah. Pertama Abu Bakar sendiri tuan-tuan. Yang kedua siapa? Yang kedua ialah anak Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Abu Bakar ni tuan-tuan ada 4 isteri. Isteri Abu Bakar ada 4. Isteri yang pertama namanya Qutailah. Daripada Qutailah itulah dapat anak 2 orang. Yang pertama Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Isteri kedua namanya Ummu Ruman. Daripada Ummu Ruman tu dapat Abdurrahman bin Abu Bakar dengan Aisyah binti Abu Bakar. Ni tuan-tuan. Jadi dalam peristiwa hijrah ini, anak isteri pertama Abu Bakar lah yang terlibat. Baik, sebab dia dah besar sikit, yang lain kecil-kecil lagi. Asma binti Abu Bakar orang yang ketiga bantu hijrah Nabi. Kerja dia apa? Bawa bekal makanan. Dan dia waktu tu syarat mengandung. Setengah pandang kata 7-8 bulan lebih kurang, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Abu Bakar tadi kerja dia apa? Dia kerja mengintip. Dengar orang kafir rancang nak buat apa kat Nabi dengan Abu Bakar, dia akan naik Jabal Sur, bagi tahu pada baginda. Tuan-tuan, Jabal Sur ni dia lagi tinggi daripada Jabal Nur. Kalau tuan-tuan tak pernah naik Jabal Nur, tuan-tuan try lah. Nanti kalau dah buka balik umrah, tuan-tuan try naik, tengok. Agak-agak berjaya naik Jabal Nur, insya-Allah berjayalah naik Jabal Sur. Walaupun Jabal Sur ni tinggi sikit, tapi kalau Jabal Nur pun naik setengah, lupakan niat nak naik Jabal Sur. Sebab Jabal Sur ni dia tinggi sikit daripada Jabal Nur, tuan-tuan. Dia jalan nak pergi tarik hijrah tu kat situ. Baik. Tuan-tuan bayang Abdullah bin Abu Bakar ni ulang kali bagi laporan, informer Nabi SAW. Baik, iaitu yang ketiga, Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma Abu Bakar. Dan Asma Abu Bakar hantar makanan pada Nabi, tuan-tuan. Kata ulama, letak makanan tu kat perut. Makanan tu diletak kat perut. Kenapa? Kerana untuk elakkan daripada disyaki. Dia kan mengandung, letak kat perut, orang tak syak lah. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang tanya kenapa tak suruh orang lain hantar makanan, kenapa Asma yang hantar makanan? Kerana dialah yang paling tak disyaki. Itu pun kena tahan dengan Abu Jahal bila bertembung kan. Baik, yang keempat Amir bin Fuhairah, yang baru kita sebut nama dia. Amir bin Fuhairah ni tuan-tuan, dia ialah hamba Abu Bakar yang Abu Bakar bebaskan. Jadi ini 4 ni company Abu Bakar, keluarga Abu Bakar. Yang kelima baru Sayyidina Ali, menggantikan tempat tidur baginda waktu nak hijrah. Yang keenam Abdullah bin Uraikid yang kita cerita tadi, menjadi penunjuk jalan Nabi SAW dan sahabat menuju ke kota Madinah. Baik, sambung. Selepas itu
Rasulullah SAW dan Abu Bakar mula melakukan perjalanan yang disertai oleh Amir bin Fuhairah yang kita sebut tadi. Mereka dituntut oleh pemandu yang bernama Abdullah bin Uraikid untuk melalui laluan pesisir. Perkara pertama yang mereka lakukan setelah keluar dari gua adalah berjalan jauh ke arah selatan menuju ke Yaman. Kemudian mereka membelok ke arah barat menuju ke pesisiran pantai, iaitu pesisiran pantai Laut Merah, tuan. Tatkala sampai di sepanjang jalan yang belum pernah dilalui oleh manusia, mereka berbelok ke arah utara menerusi jalan pintas di pinggir pantai Laut Merah. Mereka berjalan melalui sebuah jalan yang sangat jarang dilalui oleh manusia, apatah lagi pedagang. Pedagang ada laluan dia tersendiri, tuan-tuan. Sebab pedagang-pedagang ni, tuan-tuan, mereka akan berdagang kat Syam dan setengah mereka akan berhenti di Madinah. Kita baca dalam Quran, rihlatash syita'i was-saif. Pedagang-pedagang mereka, orang Quraisy ni berdagang tak kira musim. Musim sejuk, musim panas, mereka pergi berdagang. Siapa cerita? Allah cerita dalam Quran. Jadi mereka biasa transit di Madinah ataupun dulu namanya Yasrib, dan ada laluan mereka sendiri. Tetapi tuan-tuan, masya-Allah, Nabi dibawa oleh Allah Uraikid lalui jalan yang orang jarang lalu, apatah lagi pedagang memang tak lalu jalan tu. Baik, seterusnya Imam Ibn Ishaq rahimahullah menyebutkan tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah SAW di sepanjang jalan itu, iaitu seperti berikut. Tatkala pemandu itu jalan keluar bersama mereka, dia menelusuri jalan di dataran rendah Mekah. Dia berbelok menuju ke pesisiran pantai hingga mengambil arah lain di antara dataran rendah Asafan. Seterusnya dia melalui jalan rendah Amaj. Dia meminta pendapat mereka tentang arah jalan hingga mengambil arah lain. Selepas itu melalui satu tempat yang bernama Kudaid. Di Kudaid ni mereka berhenti. Nanti ke depan ni dia ada cerita, tuan-tuan. Kudaid ni tempat apa? Mungkin kalau sebut mungkin kita jarang dengar, tapi kalau ingatkan balik, tuan-tuan mungkin ingat. Kudaid ni kalau tuan pergi umrah, biasa bah berhenti makan ikan goreng. Orang pergi umrah dia tahu. Siapa yang umrah miqat di Madinah, maksudnya travel dia tu masuk Madinah dulu, baru pergi Mekah. Daripada Madinah nak pergi Mekah akan berhenti makan ikan goreng. Biasanya lah, kebanyakan travel akan berhenti untuk buang air kecil ke, sembahyang jamak kan, untuk pergi Mekah tu kan. Ada tempat, biasanya situ ada jual nasi Arab, ayam bakar dengan ikan goreng. Itulah nama tempat tu, Wadi Kudaid. Wadi Kudaid ni tempat sahabiah yang bernama Ummu Ma'bad radhiyallahu ta'ala anha. Ada seorang makcik tinggal kat situ, namanya Ummu Ma'bad, dan Nabi berhenti situ. Nanti ada kisah dia. Baik, seterusnya dari tempat itu dia terus membawa melalui jalan Kharar. Kemudian seterusnya di Saniyatul Marrah. Seterusnya Laqaf hinggalah ke Madlajah Laqaf. Kemudian dia membawa mereka masuk ke wilayah dikuasai oleh satu suku Madlajah Majah. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan menyusuri wilayah suku Marjah Majah hingga sampai ke wilayah suku Marjah Zi Ghazwain. Kemudian menuju ke suku Zi Kisir. Dari situ mereka meneruskan perjalanan melalui jalan Jadajid, lalu Ajrad hingga sampai ke wilayah Zu Silim, salah satu suku yang menjadi musuh Madlajah Sihin. Mereka meneruskan perjalanan melalui Ababid dan Fajah hingga mereka beristirahat di Araj. Perjalanan diteruskan melalui Sinigatul A'ir yang terletak di kalangan Rukubah hingga mereka beristirahat di suku Riyam. Selepas itu mereka sampai di Kuba. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Ishaq rahimahullah, antara ulama sirah. Baik, seterusnya beberapa peristiwa terjadi dalam perjalanan Nabi nak pergi ke kota Madinah ni, tuan-tuan. Nabi SAW berhenti lebih kurang 6 tempat. Nabi berhenti 6 tempat. Tadi yang Ibn Ishaq sebut tadi laluan, tapi tempat-tempat yang dia berhenti ni, yang Nabi SAW berhenti di mana, ni kita nak ceritakan. Pertama, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, kami berjalan tanpa henti sepanjang malam. Lalu kami teruskan perjalanan pada pagi hari hingga siang menjelang. Jalan yang kami lalui sepi, tidak ada seorang pun yang melaluinya. Hinggalah kami sampai di tepi dinding batu yang panjang dan tinggi menjulang sehingga panas matahari tidak dapat menyentuh kami. Di situ kami beristirahat sejenak.
Ku ratakan sebuah tempat untuk Nabi Muhammad SAW dengan kedua-dua tanganku, supaya baginda tidur di atasnya. Ku hamparkan kain daripada bulu biri-biri di atasnya. Lalu aku berkata, tidurlah wahai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menghibas debu-debu di sekelilingmu. Maka baginda SAW pun tidur. Hadis ni hadis sahih Imam Bukhari. Siapa riwayatkan? Abu Bakar. Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lain, kalau cerita tentang Nabi, dia akan cerita detail. Dan Abu Bakar cerita ni bukan niat nak menunjuk. Macam kita contoh, ada syekh ataupun habib ataupun ulama datang tempat kita pun berkhidmat. Mula-mula saya buat macam ni, lepas tu saya hidang air ni, lepas tu saya buat macam ni, kita cerita. Di situ tuan-tuan yang mulia, mungkin boleh jadi kita nak bercerita ataupun kita nak tunjuk kaedah. Tapi Abu Bakar yang tepatnya kata ulama, dia nak menunjukkan kaedah bagaimana nak berkhidmat kepada Nabi SAW. Ni tuan-tuan, ratakan tanah. Sebab padang pasir ni kadang dia ada berbukit-bukit, dia ada macam busuk macam tu kan. Ratakan untuk Nabi SAW lihat, supaya Nabi dapat baring tegak. Dihamparkan rida Abu Bakar, subhanallah kan. Tengok tempat tu selamat, baru Abu Bakar suruh Nabi SAW istirahat. Dan dia tak tidur, dia jaga di sisi Nabi SAW. Sebagaimana dia telah jaga Nabi di Jabal Sur, kita dengar kisah bagaimana ular telah keluar patuk kaki dia. Begitulah sepanjang jalan ketika hijrah, Abu Bakar telah jaga Nabi SAW. Disebut oleh Imam Bukhari dalam hadis yang sahih. Baik, seterusnya, aku keluar dari teduhan dinding batu, lalu ku kibas debu-debu di sekitar baginda. Ketika itu aku bertemu dengan seorang pengembala yang sedang menuntun kambing-kambingnya menuju dinding batu. Dia hendak berteduh seperti yang kami lakukan. Aku menyapanya, kamu bekerja dengan siapa wahai anak muda? Dia menjawab, dengan seorang yang asalnya dari Madinah atau Mekah. Aku bertanya lagi, adakah kambingmu mempunyai susu? Dia menjawab, ya. Ku tanya lagi, mahukah kau memerah susunya? Dia menjawab, ya. Diambilnya satu ekor kambing betina, lalu ku beritahu padanya, kibaslah debu bulu dan kotoran yang ada pada puting susunya. Dia memerah puting susu yang paling besar yang dipenuhi dengan air susu. Aku sendiri, kata Abu Bakar, membawa sekantung air untuk Nabi SAW supaya nanti baginda boleh minum dan berwuduk dengannya. Ku datangi baginda, namun aku enggan membangunkannya. Maksudnya tuan-tuan, dia bawa dua bekas air. Satu bekas air susu yang budak tu berak, satu lagi Abu Bakar bawa air, diambil daripada tempat tadahan air di wadi. Dia bawa dua bekas air untuk Nabi SAW guna untuk wuduk, dan susu untuk Nabi SAW minum. Dan tuan-tuan kena tahu, di sisi orang Arab, susu ni bukan sahaja dianggap sebagai minuman, bahkan dianggap juga sebagai daripada makanan mereka. Pentinglah, susu ni penting bagi mereka orang Arab. Kita susu ni tak berapa penting sangat kita nampak, tapi orang Arab penting. Kalau macam orang Pakistan, selain daripada roti, benda yang wajib bagi orang Pakistan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pergi Pakistan, adalah chai, teh tarik. Kadang-kadang roti tak ada pun tak apa, teh mesti kena ada. Ni tuan-tuan. Jadi begitu orang Arab, susu ni antara benda yang penting. Kalau tak ada nasi pun, tak ada roti pun tak apalah, yang penting susu ada, cukup. Masya Allah. Kita susu tu tak ada tak apa, yang penting nasi kena ada. Ni tuan-tuan, beza. Baik, dibawa kepada baginda. Setelah baginda bangun, barulah aku layani baginda. Tadi Nabi tidur, Abu Bakar tak kejut Nabi. Ni adab yang Abu Bakar nak ajar kita. Kalau kita berkhidmat untuk para alim ulama, juga kita kalau boleh buat begitu. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Kita nak khidmat kepada baginda, baginda telah wafat, maka kita khidmatlah kepada pewaris baginda. Apatah lagi kalau ada keturunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ulama. Subhanallah. Baik, yang tak ulama pun Allah dah istiharkan kemuliaan mereka, apatah lagi keturunan Nabi yang jadi ulama. Baik, seterusnya, ku tuang air ke dalam susu sehingga sebahagian bawahnya yang ini menjadi dingin. Ku katakan pada Nabi Muhammad SAW, minumlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda minum hingga aku berasa puas, ini gembira. Kemudian baginda SAW bertanya,
bukankah sekarang waktu untuk jalan? Ini untuk kita bergerak. Aku menjawab, tentu ini betul. Maka baginda SAW berkata, jika begitu, ayuh kita jalan. Ayuh kita jalan lagi. Ini disebut dalam Sahih Bukhari, tuan. Tuan-tuan, Allah SWT di sini Abu Bakar nak ajar kita adab, berkhidmat kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, tidak heran kalau ulama kata Abu Bakar lah sahabat Nabi yang paling faham mansyah Nabi. Kenapa? Kerana bukan saja memahami kehendak Nabi, bahkan cara dia berkhidmat kepada baginda begitu luar biasa yang tak semua orang mampu untuk buat macam tu. Tuan-tuan, satu ketika tabi'in kumpul depan sahabat. Nama sahabat tu Miqdad bin Amir. Tabi'in ni tak pernah jumpa Nabi. Tabi'in ialah golongan manusia yang tak sempat jumpa Nabi, sempat jumpa sahabat saja. Adapun sahabat, syarat dia 4. Pertama, beriman pada Allah. Kedua, sezaman dengan Nabi. Yang ketiga, meninggalkan beriman. Yang keempat, bukan pernah tengok Nabi, tuan. Banyak orang cakap syarat sahabat ni kena tengok Nabi. Tuan-tuan kena tahu, syarat sahabat kalau kena tengok Nabi, ramai orang tak dapat jadi sahabat. Sebab ada ramai sahabat Nabi yang buta. Maka sebab itu syarat yang keempat namanya ma'iyatul Rasul, pernah bersama dengan Nabi. Sama ada bersama dalam jihad, ini perang, ataupun dalam berdakwah dengan Nabi, ataupun pernah duduk taklim, ini majlis ilmu Nabi, maka dikira sebagai sahabat. Tiga-tiga ataupun salah satu bertiga. Abdullah bin Ummi Maktum matanya buta, tuan-tuan. Dia Bilal Masjid Nabawi, tak pernah tengok Nabi SAW. Tetapi ketiga-tiga ma'iyatul Rasul dia ada. Pernah perang dengan Nabi, dia syahid dalam perang Qadisiyah zaman Umar. Dia pernah dakwah dengan Nabi. Dia duduk majlis Nabi, hari-hari majlis ilmu Nabi SAW. Dia dikira sebagai sahabat. Itban bin Malik sahabat Nabi juga, yang matanya tak nampak. Jadi tuan-tuan kena tahu, itu sahabat. Tabi'in tak pernah jumpa Nabi, pernah jumpa sahabat. Tabi'in kumpul depan Miqdad bin Amir dan bagi tahu, wahai Miqdad. Dia tengok mata Miqdad. Beruntunglah mata ni yang pernah lihat wajah Nabi SAW. Seandainya kami hidup zaman Nabi, sesaat pun kaki Nabi takkan cecah tanah, kami akan dukung Nabi. Kami takkan bagi Nabi pijak tanah. Sayangnya kami pada Nabi. Sahabat Nabi kata, kalau hidup zaman Nabi, engkau tak boleh buat macam tu, kau takkan mampu. Abu Bakar punya khidmat tu pun dah luar biasa dah. Tabi'in cakap nak dukung, tapi sebenarnya kalau hidup zaman Nabi, belum tentu kau boleh buat macam tu, kata sahabat Nabi SAW. Masuk insyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Semoga Allah terima kita semua. Saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian ada terkasar bahasa, tersilap kita terlanjur bicara. Saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah. Semoga Allah terima kita semua. InsyaAllah kita akan sambung tentang tempat kedua Nabi berhenti waktu hijrah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Semoga apa yang disampaikan saya sendiri dapat amal, tuan-tuan yang dengar dapat amal, dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh Masjid Al-Faras. Semoga Allah.